Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anwar Ibrahim ni, dia master of deception dan perception. Dia ni, Anwar ni, dia pandai menipu dan mereka persepsi. Dan persepsi yang Anwar telah reka ialah kerajaan dia kuat. Kerajaan dia stable. Dan kerajaan dia mendapat sokongan dari Istana Negara ataupun Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kerajaan Anwar ni, kerajaan Madani ni dibentuk melalui titah agung, iaitu Royal Decree. Tapi tidak ada surat kuning. There was no yellow letter. Kalau titah dia surat kuning. Dan ada surat yang dikeluarkan hanya surat two-page letter, surat dua muka, tapi warna putih, memaklumkan bahawasanya Seri Paduka Baginda berkenan ataupun consented untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri kerajaan minoriti. That's all. Tidak ada surat kuning ataupun titah selain dari itu. And it was just pengumuman, bukan titah. Pengumuman bahawasanya Seri Paduka Baginda Agong telah berkenan, consented kepada pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri untuk kerajaan minoriti, bukan kerajaan perpaduan. So that is the game of deception and perception yang Anwar main. Dan dia beri gambaran, ataupun dia cuba beri gambaran yang kerajaan dia stable, kerajaan dia kuat. Betul ke? Mari kita kaji the result of pilihan raya tahun lepas. Kerajaan Anwar ni dibentuk pada bulan November melalui 4 gabungan, 4 coalitions. Dan 4 gabungan ni 21 parti politik. 21 political parties in 4 coalitions, iaitu Pakatan, Barisan dan Gabungan Sabah dan Gabungan Sarawak. Dan kesemua 4 gabungan ni ada 21 parti. Now, Parti Anwar. Parti Anwar hanya dapat 14% dari kerusi. 14%. So, Anwar got 14%, tapi dia kata dia dapat 2/3 ataupun 66.6%. And 66.6% tu bermaknanya lebih dari 50% dari kerusi is kerusi gabungan, bukan kerusi PKR. PKR hanya 14%. Dan sekira kita ambil lah Pakatan Harapan, iaitu gabungan Anwar. Kita tak ambil kira makna Barisan atau Sabah dan Sarawak. Pakatan hanya dapat 37%. That's all. Anwar's party got 14%, Pakatan got 37%. Tapi dia dapat majoriti, bukan saja simple, tapi 2/3 majoriti melalui 4 gabungan dan 21 parti. Mana ada 20 parti lagi yang membantu Anwar membentuk kerajaan, 20 parties. So Anwar tidak kuat. With 14% of the seats, ataupun gabungan dia 37%. How can you say dia kuat? Dengan 14% dari kerusi dari parti you dan hanya 37 dari gabungan you are not strong. Okey, kita tengok pilihan raya yang dulu. PRU 14, iaitu tahun 2018. PKR dapat hanya 21%, 21%. Dan Pakatan dapat 45%. Okey, baik sikit lah. Tapi kalau nak kira prestasi 2018, baik sikit banding dengan prestasi yang sekarang ni, 2022. Bermaknanya, for 2022 ni, pilihan raya tahun lepas, prestasi both PKR dan juga Pakatan, kedua-dua, PKR dan Pakatan, prestasi dia menurun banding dengan dulu. Masa Mahathir jadi Perdana Menteri tahun 2018. Tahun 2018 dia dapat 21%. Sekarang hanya 14%. Dan Pakatan ni dulu dapat 45%.
Kalau kita masuk parti pribumi, lebih dari 50%. Dia lebih dari 50% kalau masuk parti pribumi. Tolak parti pribumi, masih 45%, lebih baik dari sekarang 37%. Bermaknanya the latest punya election result 2022 turun banding dengan 2018. Ya. And dia ada extra 2018, dia ada parti pribumi bersatu yang membenarkan mereka dapat simple majority. Okey, 2013. 2013, PKR dapat 13% dan dia Pakatan dapat 40%. Lebih kurang sama tahu 2013. Kita ambil 2008 di mana PKR dan Pakatan mula improve dia punya betul. 2018 juga 14% bagi PKR dan 37% bagi Pakatan. Exactly the same. 2008 dan 2022 sama. 14% untuk PKR, 37% untuk Pakatan. No improvement, yeah. So for the last 4 years, untuk our last 4 election, 2008, 2013, 2018 dan 2022, prestasi tak berubah, tak ada beza, ya. Cuma baik sikitlah tahun 2018 kerana ada Mahathir. Slight improvement. Bila Mahathir tidak lagi bersama, turun balik. Bermaknanya dia quite consistent. 2008, 2013, 2018, 2022. 4 pilihan raya consistent. Kecuali bila Mahathir join dia, naik sikit. 2004, wipe out. Habis, wipe out. And first time, 1999, tahun 1999, semasa tu Parti Keadilan dan Gabungan baru saja tubuh tapi dipanggil Barisan Alternatif, bukan Pakatan lagi semasa tu. Gabungan dapat 20% dan PKR dapat 0.02%. 1% pun tak ada. Itu permulaan lah. And then dia bermula dengan PKR dapat 0.02, 2004 wipe out, 1 kerusi saja. And then 2008, itu mula improve untuk 4 pilihan raya. Okay, 4 pilihan raya semenjak tu, tapi dia punya prestasi no difference. 2008, 2013, 2018, 2022. Sama. So, di mana kata Anwar sudah kuat ataupun parti Anwar sudah kuat? No. 6 pilihan raya. 6 pilihan raya. Tak pernah mereka menang majority. Di England ni, di England, Conservative Party, parti Rishi Sunak. Dia satu parti, dia dapat lebih dari 50%. Satu parti. More than 50% of the seats. Jadi, parti konservatif membentuk kerajaan dengan menang majority. Walaupun tidak 2/3, simple majority, tapi mereka menang majority dengan satu parti. Anwar, 21 parti. Dia kena bergabung dengan lagi 20 parti. Kalau satu parti saja, even sebagai pembangkang pun, dia orang lemah. So, the perception yang Anwar ni kuat, kerajaan Madani ni kuat, is not true. Bohong. Itu bukan saja pembohongan, tapi creation of the perception untuk maknanya meyakinkan rakyat Malaysia, meyakinkan pelabur asing yang Anwar ni, Perdana Menteri, kepada satu kerajaan yang solid, satu kerajaan yang sangat-sangat kuat, satu kerajaan yang tidak boleh ditumbangkan, tidak boleh diguling. Dengan parti U tak sampai berapa belas persen sahaja dari kerusi, belas bukan puluh, dan dengan U terpaksa membentuk kerajaan dengan 20 parti lain, so that your kerajaan menjadi 21 parti dari 4 gabungan. Kuat apa benda tu? How can it be kuat?
when your own party cannot even win 20% of the seats. And gabungan you tu 1/3 sahaja dari kerusi. 1/3 of the seats. You are very weak. And you bergantung kepada ihsan. You bergantung kepada goodwill parti-parti lain to help you. Dan sekiranya parti lain tidak sokong, you tak boleh bentuk kerajaan. 20 parti lain. Dan kalau you nak lagi 20 parti ataupun kesemuanya 4 gabungan menyokong you membentuk kerajaan, you kena bagi banyak angpau, banyak hadiah. You kena beri kepada mereka. Sabah nak ni, Sarawak nak tu, UMNO nak ni, DAP nak tu. Everybody want something. DAP want something. UMNO want something. Sabah dan Sarawak lagi. Sabah and Sarawak, what they demand is your head. Anwar terpaksa sacrifice kepala dia. And banyak yang Anwar terpaksa sacrifice adalah rakyat interest, kepentingan rakyat. Anwar terpaksa gadai kepentingan rakyat. Kepentingan Islam, kepentingan orang Melayu, kepentingan bahasa Melayu, macam-macam. Anwar terpaksa korban, sacrifice untuk mendapat sokongan. Orang DAP nak ni. Orang UMNO nak ni. Orang Sabah nak ni. Orang Sarawak nak tu. You have to give in. You have to say yes to everybody. Sebab sokongan mereka conditional. Bergantung kepada you setuju memberi mereka apa mereka nak. Dan apa mereka nak tidak semestinya menguntungkan rakyat atau menguntungkan negara atau menguntungkan orang Melayu atau Islam, tapi menguntungkan kepentingan masing-masing. And that is a sacrifice Anwar has to give. The price Anwar has to pay. Very heavy price. When you make a deal with the devil, you have to give your soul to the devil. And ini yang Anwar buat. Rakyat tidak sedar. Dengan Anwar membentuk kerajaan melalui bantuan orang lain, kerana parti dia sendiri ni menang hanya berapa belas peratus sahaja dari kerusi. Dan even though dia ada gabungan dia hanya menang 1/3 sahaja, dia terpaksa reach out. Terpaksa jemput parti lain, gabungan lain untuk nak bentuk kerajaan. Dan dia orang akan bagilah sokongan tersebut dengan syarat. Syarat itulah. And then even yang 5 ahli parlimen bersatu tu yang Anwar beli. Di antara 30 hingga 50 juta seorang, Anwar kena setuju. Kena bagi permintaan dia orang. Untuk mendapat sokongan. It's very heavy. Dan kalau Anwar nak kekalkan dia punya kuasa, nak kekalkan kerajaan dia, dia kena bagi lagi banyak. Dan estimated yang kita orang dah dapat tahulah, 600 juta sudah diperuntukkan. A provision of 600 million has been put aside untuk beli ahli parlimen yang mungkin akan tarik sokongan. So untuk menentukan mereka tidak tarik sokongan, maka Anwar akan belanja 600 juta. Dan 600 juta ni daripada 2 tauke Cina tadi, Anwar kena beri balik kontrak yang kita sudah cerita. Actually, benda ni kita dah cerita bulan lepas lagi. 2 bulan dulu dah kita cerita tentang kontrak yang 2 tauke Cina tadi nak dapat. Bernilai berbilion. So, Anwar has to give out contracts, projects worth billions untuk mendapat contribution 600 juta dari mereka supaya dia boleh beli ahli parlimen yang berhasrat nak tarik sokongan dari kerajaan dia. And kalau you perlu belanja sampai beratus juta untuk menentukan kerajaan you tak jatuh, bermakna kerajaan you lemah lah. You are buying support
and bukan saja buying support individually, secara pribadi, juga secara maknanya memberi macam-macam kelulusan dan peruntukan kepada negeri Sabah dan negeri Sarawak. And dia punya demand ni dah lama. Masa Mahathir lagi. Dia orang duk demand, tak dapat. Masa Mahathir dia orang demand. Lepas tu Pak La. Lepas tu Najib. Lepas tu, of course, lepas Najib ni, we have Mahathir. Sekali lagi, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob. Dari dulu. And now, Anwar terpaksa setuju dengan demand-demand dari Sabah Sarawak. And this is going to be the biggest problem Anwar akan menghadapi tahun depan ni, 2024. Bagaimana nak deliver demand-demand yang dia telah janji akan beri. He's promised a lot. Sabah, Sarawak especially. Dia janji macam-macam. But he has not delivered everything yet. Yang dia deliver ni sikit-sikit aja. Macam membenar bahasa Inggeris diguna di Sabah, Sarawak. Membenar orang Kristian mengguna Allah di dalam Bible, bahasa Malaysia, small things lah. But the big thing ni, misalnya satu very big thing is royalty minyak 20% kepada Sabah dan Sarawak. Nak bagi Sabah Sarawak royalty 20% tanpa beri kepada Terengganu dan Kelantan ataupun Kedah sekira minyak muda di Sabah, di Kedah. So the small things he has done, the big things yet to come. Next year Anwar kena mula deliver. Dan kalau Anwar tidak deliver tahun depan ni, tahun 2024, dia orang tarik sokongan, kerajaan Anwar akan jatuh. Anwar dalam dilema sekarang ni. Anwar is panicking actually. He has made promises he cannot keep. And he's got to deliver next year, which he cannot. So Anwar is now frantically, desperately duduk beli ahli parlimen untuk menentukannya mereka tidak lari, tidak tarik sokongan. Walaupun kita ada akta anti lompat, tapi yang menyokong Anwar ni bukan dari parti dia. Yang menyokong Anwar ni dari parti lain, 20 parti. Anwar satu parti, ada 20 parti lagi. Dan mereka juga sokong Anwar. Kalau dia orang tarik sokongan, itu bukan lompat parti. I'm not from your party anyway. So that is the dilemma. Even anti-lompat parti, undang-undang baru pun tak boleh selamatkan Anwar. So we'll see how it goes. So Anwar ni duk main perception dan deception. The game of deception and the game of perception. Tapi, kalau mereka tarik sokongan, mainlah deception atau perception macam mana sekalipun, you cannot avoid the truth. And the truth is, your government collapse without the support of other people. Other people other than your party, other than your gabungan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.